Kedudukan wahyu dan akal dalam penghujahan berdasarkan ilmu mantik. Nama penulis Syahid Akram Hassan. Tahun terbit 2017. Abstrak. Kajian ini membahas kedudukan akal dan wahyu dalam penyelidikan berteraskan Islam, di mana wahyu diutamakan sebagai sumber utama ilmu berbanding akal yang menjadi tumpuan dalam sains kemasyarakatan. Menggunakan ilmu mantik sebagai rujukan, kajian ini menganalisis peranan akal dan wahyu, mendapati bahawa ilmu mantik mengiktiraf kedua-dua dalil nakli dan dalil akli, namun meletakkan wahyu sebagai keutamaan. Terdapat kaedah tertentu yang digariskan dalam ilmu mantik untuk menggunakan wahyu secara tepat dalam penyelidikan, memastikan keseimbangan dengan akal dalam konteks Islam. Pengenalan. Kajian ini secara umumnya ingin melihat kedudukan wahyu dan akal dalam penyelidikan berteraskan Islam. Secara khususnya, kajian ini melihat bagaimana ilmu mantik menyusun kedudukan wahyu dan akal dalam susunan penghujahan. Susunan kedudukan wahyu dan akal dalam ilmu mantik perlu dilihat secara kerana susunan dalam ilmu mantik itu boleh dijadikan asas kepada susunan wahyu dan akal dalam penyelidikan berteraskan Islam. Metod. Kajian secara dokumentasi digunakan untuk memahami dengan mudah. Soal selidik juga digunakan untuk mengumpul data. Analisa. Untuk hal yang demikian, ilmu mantik sekurang-kurangnya dapat membantu untuk menyusun kedudukan wahyu dan akal dalam penyelidikan sebagai satu permulaan. Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini, ilmu mantik mempunyai bab yang khas dalam menyusun pembahagian dalil-dalil dan hujah yang diguna pakai. Jika dianalisis, kaedah penyelidikan lazim hanya berlingkar di sekitar dalil akli. Itu pun tidak menggunakan kesemua pembahagian yang ada dalam dalil tersebut. Mereka hanya mengiktiraf auliyat, mujarrabat, hadisiyat dan mahsusat. Mutawatirat dan musyahadat tidak diterima dalam penyelidikan lazim. Malah, yang lebih berbahaya, tiada tempat untuk wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, boleh dikatakan bahawa kaedah penyelidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada kaedah penyelidikan lazim, walaupun hanya mengambil kira dalil nakli dan dalil akli. Untuk penutup, Islam mendefinisikan akal secara lebih holistik, iaitu dari sudut zahir dan dari sudut batin. Kedua, akal diiktiraf sebagai sumber ilmu dalam Islam, namun meletakkan had kepada kemampuan akal selaras dengan kelemahan akal yang tidak mampu memahami hakikat perkara ghaib. Ketiga, pembahagian hujah menurut ilmu mantik menyatakan dengan jelas kedudukan wahyu dan akal dalam penghujahan. Keempat, selaras dengan definisi akal dari sudut akal menurut Islam yang juga mengiktiraf dari sudut batin, pembahagian hujah akli mengiktiraf wujdaniyat. Selain itu, Islam juga mengiktiraf mutawatirat, periwayatan. Pembahagian ini menunjukkan Islam mempunyai jawapan yang lebih holistik dalam memahami akal dan mengiktirafnya. Kelima, dalil nakli dan dalil akli boleh dimanfaatkan dalam penyelidikan berkaitan Islam. Wahyu dan akal boleh saling sokong-menyokong, namun sekurang-kurangnya terdapat 4 perkara perlu diberi perhatian seperti yang telah dibincangkan di atas.